Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya mulakan para pensyarah serta para pendengar sekalian, pada hari ini saya akan membentangkan tentang mengapa saya layak cemerlang. Pertama sekali kita mulakan dahulu tentang perancangan dan pelaksanaan PDP saya. Hasil pembelajaran yang saya rancang adalah berpandukan kepada dokumen standard. Namun begitu, dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ini dipakai pada ketika dahulu oleh kerana negara kita mengalami PDPR yang bermaksud pengajaran dan pembelajaran di rumah, maka kita perlu merujuk kepada dokumen penjajaran kurikulum. Selepas merujuk kepada dokumen penjajaran kurikulum, barulah saya membuat objektif ataupun hasil pembelajaran yang ingin dicapai, yang perlu dicapai oleh para pelajar. Hasil pembelajaran yang saya inginkan untuk dicapai oleh para pelajar akan saya sebutkan pada awal pembelajaran, supaya para pelajar cakna apakah yang mereka perlu capai dalam pembelajaran tersebut. Seterusnya pula adalah strategi PDP yang saya pilih. Untuk pengetahuan semua, strategi PDP yang kita boleh pilih adalah berpusatkan murid, ataupun berpusatkan guru, ataupun berpusatkan bahan. Dan kita boleh menggunakan ketiga-tiga elemen ini sekaligus di dalam pengajaran kita. Maka saya mestilah memfokuskan murid lebih daripada membuat aktiviti pembelajaran yang berpusatkan guru dan berpusatkan bahan. Mengapa? Kerana dengan merancang aktiviti-aktiviti yang berpusatkan murid akan membawa kepada kemenjadian murid yang inovatif, yang berfikiran kritik serta kreatif. Seterusnya, bagi elemen merentas kurikulum, ada pelbagai elemen merentas kurikulum yang dapat dipraktikkan di dalam PDPR ataupun PDP saya, seperti patriotisme, bahasa, kelestarian alam sekitar, nilai murni, teknologi maklumat dan komunikasi, kreativiti dan inovasi dan sebagainya. Okey, antara banyak-banyak ini, yang saya paling suka untuk menerapkan di dalam PDPR ataupun PDP saya adalah teknologi maklumat dan komunikasi. Kenapa? Kerana sememangnya saya sangat meminati IT. Jadi banyak teknologi maklumat yang saya gunakan di dalam kelas. Ketika kelas bersumuka, saya akan sering menggunakan LCD. Saya akan menggunakan telefon yang berfungsi seperti drawing pad. Seterusnya, saya akan menggunakan pelbagai aplikasi sewaktu PDPR seperti WordWall, Canva, Nearpod, Jamboard, Google Meet, Telegram, WhatsApp, Edpuzzle dan sebagainya. Seterusnya kita beralih kepada kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah mempunyai 7 kemahiran yang difokuskan, iaitu kemahiran komunikasi, kemahiran berfikiran kritis dan menyelesaikan masalah, kemahiran sosial iaitu kerja pasukan, pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat, kemahiran keusahawanan, etika dan moral profesional dan seterusnya kemahiran kepimpinan. Di dalam banyak-banyak kemahiran ini, saya memfokuskan banyak terhadap kemahiran komunikasi, terutamanya ketika saya menjalankan aktiviti istimak wal kalam yang memerlukan kepada mendengar dan bertutur. Mahadhi Qillatul kalami. Qillatul kalam, sahih. Seterusnya saya juga banyak menggunakan kemahiran sosial, kerja berpasukan dan juga kemahiran kepimpinan. Walaupun secara atas talian, saya akan menggunakan platform seperti Jamboard untuk mereka bekerjasama di dalam kumpulan bagi memperoleh jawapan yang tepat. Dan saya juga menerapkan etika dan moral profesional di dalam setiap pembelajaran saya. Saya menegaskan untuk
beramal dengan nilai-nilai murni hasil daripada pembelajaran. Saya juga memasukkan unsur pembelajaran sepanjang hayat, yang mana mereka pelajar ini perlu untuk berusaha mempelajari sesuatu ilmu yang diberikan sepanjang hayat tanpa henti. Adapun untuk amalan pedagogi masa kini, berbagai yang diterapkan oleh saya di dalam pembelajaran seperti kompeten 4C ataupun 6C, pembelajaran terarahkan diri, pembelajaran kooperatif, pembelajaran inquiry, pembelajaran penerokaan, pembelajaran konstekstual terarah, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan projek dan pembelajaran berasaskan otak. Saya amat suka untuk menggunakan pembelajaran kooperatif, kompetensi 4C, pembelajaran terarahkan diri, kerana amalan pedagogi ini mampu untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan dapat berdaya saing pada abad ke-21. Maka dalam setiap pengajaran saya akan melibatkan komunikasi pelajar secara aktif melalui rangsangan soalan yang bertubi-tubi. Saya juga akan merancang pelajaran yang akan memerlukan kepada kolaborasi pelajar. Saya juga akan memberikan soalan kemahiran berfikir aras tinggi untuk merangsang pemikiran kritis pelajar, dan saya juga menggalakkan kreativiti yang dihasilkan oleh pelajar sendiri. Tapi saya suka bahasa Arab. Adapun untuk bahan bantu mengajar yang saya gunakan ketika proses pengajaran dan pembelajaran saya, ketika PDPR ini saya banyak melibatkan YouTube. Biasanya saya gunakan untuk set induksi, ataupun saya punya YouTube sendiri untuk saya memberikan video kepada para pelajar. Kemudian saya gunakan OBS Studio sebagai perakam untuk saya memberikan pengajaran yang diberikan secara simulasi ataupun secara bahan bukti. Saya juga menggunakan Movavi Video Editor untuk mengedit video-video saya. Saya juga menggunakan sebagai perantara untuk saya membuat video yang menarik yang mengikut cita rasa pelajar sekarang. Sulasi, rubai, mujarrad, mazid dan seterusnya. Saya menggunakan Canva untuk membuat pembentangan yang menarik, lebih cantik daripada PowerPoint. Seterusnya, saya juga ada menyediakan laman web sendiri untuk pelajar memahami ilmu secara kendiri. Dan saya juga menggunakan Nearpod, Edpuzzle, WordWall sebagai bahan untuk saya memberikan soalan kepada pelajar, untuk saya memberikan soalan secara interaktif yang menjadikan pelajar belajar dengan kreatif, interaktif dan inovatif. Seterusnya, saya menggunakan juga buku teks, kertas warna, kertas mahjong dan juga pen hot untuk saya mengajar pelajar sama ada secara bersemuka ataupun tidak. Seperti pen hot, saya jika ingin mengajar pelajar membuat hot, saya akan menggunakan pen hot saya dan menulis di atas kertas sebagai satu simulasi. Dan yang terakhir adalah LCD projector, drawing pad, speaker dan juga mikrofon. Semua bahan bantu mengajar ini banyak saya pakai, terutamanya ketika PDP, ketika pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Saya banyak dan kerap kali menggunakan LCD projector, drawing pad. Kemudian saya juga menggunakan speaker untuk menayangkan untuk memaparkan suara bagi set induksi. Dan seterusnya, saya menggunakan mikrofon portable yang saya bawa di pinggang saya agar para pelajar dapat mendengar dengan sangat jelas suara saya. Bagaimana saya membuat pentaksiran? Saya mentaksir pelajar dengan pelbagai kaedah seperti penulisan, lisan, pemerhatian, ataupun saya menggabungkan beberapa kaedah pentaksiran. Secara umumnya, untuk pentaksiran di atas talian yang berlangsung secara PDPR ini, saya banyak menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengetahui hasil perkembangan pelajar. Antaranya adalah WordWall yang paling banyak saya gunakan. Daripada WordWall, saya dapat lihat apakah result pelajar dan
setiap soalan itu, analisis bagi setiap soalan, berapa banyakkah pelajar yang dapat menjawab dengan baik ataupun pelajar yang tidak dapat menjawab dengan baik. Seterusnya, saya juga ada menggunakan Edpuzzle untuk melihat perkembangan pelajar, di mana Edpuzzle ini ada menyediakan analisis pelajar yang berjaya menjawab soalan yang berada di dalamnya, dan juga melihat seberapa manakah pelajar menghabiskan video yang ditonton. Saya juga menggunakan pentaksiran melalui aplikasi Nearpod, yang mana juga menyediakan pelbagai analisis untuk melihat kemampuan pelajar dari sudut soalan, dari sudut masa menjawab dan sebagainya. Adapun secara offline, secara PDP, saya banyak menggunakan kaedah pemerhatian. Saya banyak melihat juga pada penulisan pelajar, dan ada kalanya saya menggunakan lisan dan gabungan. Refleksi, pembelajaran dan pengajaran. Seusai menjalankan pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara maya ataupun secara bersemuka di sekolah, saya akan menulis di akhir rancangan pengajaran harian saya refleksi terhadap apa yang saya peroleh ketika mengajar. Penulisan refleksi selepas PDP yang saya lakukan mengikuti langkah yang pertama, iaitu mengenal pasti terdahulu kelebihan dan kekurangan PDP yang saya jalankan pada waktu itu. Kemudian saya mencari apakah isu yang terdapat ketika pelaksanaan PDP. Saya mencari analisisnya sedikit. Kemudian saya mencari kekurangan dan kelebihan yang ada pada guru terutamanya. Kemudian saya cuba untuk menyatakan tindakan susulan secara ringkas dan padat. Refleksi yang ditulis hendaklah ditulis pada hari tersebut. Jika saya mengajar pada hari Isnin, saya akan tulis refleksi pada hari Isnin di bahagian akhir RPH. Setelah menulis refleksi bagi setiap RPH, maka saya pula merancang untuk menulis jurnal pada hujung minggu ataupun setelah habis kelas praktikum. Nah, antara langkah-langkah yang saya ambil untuk membuat refleksi adalah saya memilih salah satu ataupun peristiwa, isu daripada refleksi harian saya. Kemudian saya menghuraikan isu tersebut secara terperinci. Saya menganalisisnya. Saya menilai dari sudut pandang pakar-pakar ataupun mana-mana kajian. Dan yang terakhir adalah saya membuat tindakan susulan. Maka setiap jurnal saya akan lampirkan bersama dengan tindakan susulan. Seperti mana yang sedia maklum, sekolah menengah agama Chuah bermula daripada PDP yang pertama. Ketika mulanya praktikum, kami mengadakan core curriculum secara atas talian. Saya selaku Ketua Guru Penasihat KRS, saya melaksanakan pengajaran secara atas talian dengan memberikan input kepada para pelajar. Seterusnya, saya memberikan juga latih to be yang saya buat melalui word wall. Ada kalanya untuk pembelajaran pembelajaran KRS, saya menggunakan aplikasi Nearpod agar pelajar dapat mempelajari ilmu KRS menggunakan aplikasi yang berbeza. Dan saya menggalakkan pelajar membuat praktikal terhadap apa yang mereka pelajari, terutamanya di dalam KRS, kerana KRS melibatkan pergerakan praktikal seperti kawat kaki, bantu mula, ikatan dan simpulan, masakan rimba, orientering dan sebagainya. Terusnya, pada bahagian peranan-peranan lain. Bagi penglibatan saya dengan pihak sekolah, saya telah dilantik sebagai AJK Keselamatan Sekolah bagi
keselamatan sekolah. Saya juga telah dilantik sebagai AJK bagi sumur. Saya juga dilantik sebagai pengurus bagi kelas, iaitu saya menjaga kelas tingkatan 5 Ibnu Sina dan juga menguruskan APDM dan SSDM mereka. Saya juga menjadi ahli jawatan kuasa bagi guru penyayang ziarah Cakna. Seterusnya, bagi core kurikulum pula, saya telah dilantik sebagai guru pembimbing Persatuan Kesenian Islam, guru pembimbing kadet remaja sekolah ataupun sebagai ketua guru penasihat kadet remaja sekolah, sebagai guru pembimbing kelab badminton, juga sebagai ketua guru penasihat dan juga sebagai AJK PAJSK 2021. Selain itu juga, saya dilantik sebagai guru bestari sekolah yang perlu untuk mengajar para guru yang lain, terutamanya pada bahagian ICT. Seterusnya, untuk inovasi, saya telah membina satu laman web yang khusus untuk pelajar mempelajari bahasa Arab moden, atau dalam bahasa Arabnya adalah Al-Lughatu Al-Arabiyyah Al-Mu'asirah. Di dalam laman web ini, saya ada menyediakan pembelajaran, iaitu alif lam syamsiah ataupun alif lam qamariyah, huruf jar, dan juga saya ada menghimpunkan permainan-permainan daripada word wall. Ini adalah contoh pelajaran yang diberikan. Saya juga ada melampirkan video yang saya bawa daripada YouTube, yang saya hasilkan lagu untuk huruf jar sebagai contoh. Min daripada ila ke. Selain itu juga, di dalam laman web yang tersedia ini, saya ada menyediakan himpunan permainan word wall. Pelajar hanya perlu menekan mana-mana permainan yang mereka kehendaki. Sebagai contoh, mereka ingin belajar tentang isim isyarah. Bila mereka tekan, mereka akan dibawa kepada pengisian nama. Selepas isi nama, mereka boleh memulakan latihan mereka secara interaktif. Hasil daripada kerja pelajar yang menggunakan aplikasi WordWall yang telah saya sediakan di dalam laman web tersebut, maka saya dapat lihat hasil ataupun markah mereka di dalam bahagian result WordWall. Selain itu juga, saya ada menyediakan satu platform pembelajaran ataupun pembikinan video, iaitu TikTok dan juga YouTube. Di dalam dua platform ini, saya ada menghimpunkan contoh pengajaran, saya ada menghimpunkan lagu yang saya cipta, dan juga saya ada menghimpunkan beberapa video pelajaran yang dapat digunakan oleh para pelajar dan juga guru-guru yang subscribe channel saya. Dan yang terakhir adalah projek yang saya jalankan ketika berada di sekolah. Di antaranya adalah saya menjadi ketua bagi program Ihya Ramadan dan juga program Khatam Al-Quran. Untuk melaksanakan program ini, saya menyediakan kertas kerja, saya menyediakan dokumen pengagihan bacaan Al-Quran. Seterusnya, saya melaksanakan program-program yang telah dirancang dengan kerjasama guru-guru dini di sekolah. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.